Puan Izwani, mungkin mula-mula kot rasanya. Okey, boleh Prof. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, terima kasih kepada um, staf-staf pensyarah yang sudi datang hadir secara online ke sesi taklimat Anugerah Akademik Universiti bagi kategori Anugerah Pendidikan. Okey, taklimat ini akan disampaikan oleh yang berusaha Profesor Dr. Zahri Adham Zakaria yang juga merupakan pengurusi panel penilai teknikal bagi kategori anugerah ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput yang bagi Prof, yang bersama Prof untuk meneruskan sesi taklimat ini. Okay, terima kasih Puan Nur Izwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pensyarah, Profesor, Profesor Madya, Doktor dan lain-lain atas kehadiran pada pagi ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Sekretariat AAU 2022 iaitu daripada Pusat Kecemerlangan dan Kesarjanaan Akademik KAIS kerana sudi menjemput saya untuk memberikan perkongsian pada pagi ini. Saya dipahamkan pagi ini kita ada beberapa sesi lah. Kita mulakan dahulu dengan anugerah pendidikan, kemudian kita pergi kepada anugerah makalah jurnal lepas ini dan seterusnya lah. Petang ni pun ada lagi. Jadi pada pagi yang ini, sesi pertama, saya akan berkongsikan ataupun memberi taklimat yang berkaitan dengan anugerah akademik universiti bagi kategori anugerah pendidikan. Yang ini tempoh masa yang diberikan pada saya sekitar 30 minit ataupun mungkin kita, kalau boleh habis awal, kita akan habis awal dan kalau ada soalan, boleh terus bertanya. Okey, next slide. Puan Izwani. Okey, ini adalah asas anugerah pendidikan. Terutamanya adalah untuk mengiktiraf staf akademik yang telah menghasilkan pendidikan ke arah proses penuan dan penerokan ilmu. Anugerah ini juga diwujudkan untuk menggalakkan lebih banyak inovasi hasil pendidikan di kalangan staf akademik UTM. Sebetulnya asas anugerah pendidikan adalah berdasarkan kepada perolehan grant penyelidikan. Yang itu kita lihat yang pertama lah. Dan kemudian kita juga lihat output ataupun keluaran daripada pencapaian grant pendidikan. Contohnya daripada grant pendidikan kita boleh menghasilkan master student, PhD student. Kemudian kita lihat kepada penghasilan artikel jurnal, IP, dan mungkin ada yang boleh pergi lebih jauh, boleh pergi kepada innovation, exhibition, dan juga mungkin ada yang pergi mendapat pengiktirafan, ada peringkat antarabangsa dari segi penyampaian keynote speaker dan sebagainya. Itu asas dia adalah daripada grant pendidikan yang kita akan nilai pada tahun yang berkaitan. Kemudian next. Okey, ini adalah syarat permohonan. Okey, yang pertama kita lihat kita akan mengambil kira semua grant pendidikan yang diterima pada tahun semasa yang dinilai. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil pendidikan bahagian 1, 2 dan 3 yang akan saya terangkan seperti ini. Mestilah berasaskan kepada grant aktif pada tahun yang dinilai ataupun 1 tahun sebelumnya. Nombor 3, bagi penyediaan pasca siswaza sama ada Master by Research ataupun PhD pelajar hendaklah di-affiliate dikaitkan dengan grant yang terlibat. Ada grant membenarkan JRA, ada grant dia menggunakan terminologi SRA macam PJP. Ada juga grant menggunakan terminologi RA. Jadi bergantung kepada nature of the grant yang disalurkan oleh pembidana. Tetapi yang paling penting, pelajar-pelajar master ataupun PhD perlulah didaftarkan dengan grant tersebut. Nombor 4, setiap buktian perlu disertakan dengan salinan dokumen sebagai bukti. Dan nombor 5, pencalonan terbuka kepada semua ahli akademik yang sedang berkhidmat di UTM. Okay. Next, Puan Izwani.
Okey, kita ada beberapa kategori pemakahan. Tadi kita lihat ada guaman penyidikan. Itu yang pertama, yang A. Saya akan mulakan dulu yang bahagian pertama ataupun komponen yang pertama. Kita panggil komponen A, iaitu guaman penyidikan. Jadi bagi guaman penyidikan, kita akan menilai perolehan guaman baharu pada tahun yang dinilai. Ini maksud dia. Kita lihat, kita ada guaman antarabangsa, guaman industri, guaman kebangsaan dan juga guaman universiti. Dan bahagian E itu kita lihat ada bonus bonus berdasarkan nilai peruntukan guaman tambah 5 markah bagi setiap guaman jika guaman yang diperoleh itu melebihi 100,000. Yang ini nombor E ni kita akan lihat ataupun D nya sebetulnya tertakluk kepada PI bagi guaman tersebut. Dan lihat pada keterangan di sebelah kanan, hasil ataupun perolehan guaman hanya boleh diambil kira ya, pada guaman baharu sahaja yang diterima pada tahun 2022. Jadi kita lihat kat sini perkali ataupun markah penuh bagi komponen A, iaitu guaman penyidikan. Guaman baharu yang diterima pada tahun 2022 adalah 30 markah, 30% lah. Itu markah penuh untuk komponen A, 30. Kemudian kita lihat kepada komponen yang seterusnya. Next please. Okey, komponen B adalah yang terkait dengan hasil penyelidikan. Dan di sini kita lihat hasil penyelidikan ada beberapa komponen. Yang pertama adalah makalah penyelidikan, yang mana kita kategorikan sebagai Journal B-Index, sama ada di Scopus ataupun WS. Yang ISI ni terminologi dahulu sebelum ni. Sepatutnya kita dah boleh kemas kini lah lepas ni. Scopus ataupun WS dan ERA. Yang kedua adalah jurnal yang tidak berindeks. Dan yang ketiga atau C adalah proceeding. Dan D itu adalah makalah dan bab buku ataupun book chapter lah. Chapter in book. Ini yang bahagian pertama, makalah penyidikan. Dan nombor dua, kita lihat penerbitan dari segi buku dan juga monograf. Dan nombor tiga, kita lihat dari pendaftaran atau intelek. Intelek ada beberapa kategori, iaitu patent. Patent tu ada markah yang paling tinggi sekali lah, 20. Lihat sebelah kanan. Patent debut maksud patent filing 20. Maaf, patent ni patent granted granted patent itu 20. Yang kedua barulah filing kan. Patent difailkan 10. Kemudian baru kita pergi kepada utility innovation ya. Kemudian ID, markah samalah, UI, ID dan copyright 5 markah. Dan F tu adalah F dan G tu adalah trademark dan data intelek lain-lain kalau ada lah. Itu dua markah. Dan kita lihat juga komponen seterusnya pengkomersialan. Kalau kita ada spin-off company, maka agak tinggi di situ 25. Dan produk yang berjaya dikomersialkan sama ada melalui outright sales ataupun licensing itu pun agak tinggi, maka 20 markah. Dan kalau lihat kepada keterangan keterangan yang kolom yang kedua tu, keterangan kalau A tu hasil penyidikan tu mengambil kira penyidikan hasil penyidikan pada tahun 2022 sahaja. Maksudnya dari segi penerbitan makalah jurnal, penerbitan buku, IP, spin-off company, perlulah dihasilkan outputnya tu adalah pada tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat juga hasil tersebut hendaklah berdasarkan ataupun berasaskan pada guaman yang aktif pada tahun yang dinilai ataupun 1 tahun sebelumnya. Maksudnya output research ni hendaklah berasaskan kepada guaman yang aktif pada tahun yang dinilai ataupun 1 tahun sebelumnya. Kecuali ada C tu kecuali patent diberi. Kadang patent tu kita dah filekan 5 tahun dahulu. Selepas 5 tahun barulah patent tu diberi atau granted. Jadi yang ini kita boleh mendapatkan pengecualian lah. Dia tak tertakluk kepada syarat guaman aktif. Dan ada juga dia markah yang ke bawah tu, nota. Kita lihat juga markah untuk penerbitan artikel jurnal ataupun proceeding.
ada perbezaan markah sebagai corresponding author ataupun co-authors. Dan kita lihat komponen seterusnya, poin Zuan ni ada lagi. Yang C ke ada sambungan B. Next. Okey, tadi B dah selesai. Yang kita lihat kepada komponen C, iaitu yang berkaitan dengan penyediaan pelajar pasca siswaza mod penyidikan. Untuk yang komponen C ni kita bahagikan kepada dua kategori iaitu kategori pertama yang bergraduat yang bergraduat pada tahun yang dinilai iaitu pada tahun 2022 lah. Jadi kita lihat untuk PhD markah dia adalah tinggi juga 20. Manakala untuk sarjana pendidikan jika pelajar tersebut berjaya menamatkan pengajian pada tahun 2022 boleh dapat 10 markah lah untuk itu. Kemudian bahagian kedua pula dalam tempoh pengajian. Maksudnya adalah pelajar-pelajar yang masih aktif pada tahun yang dinilai iaitu pada tahun 2022 sama ada master ataupun PhD dan markah dia 10 untuk PhD, ongoing PhD dan markah 5 untuk ongoing master by research. Dia punya keterangan tu dia masih lagi terikat dengan grant yang aktif pada tahun yang dinilai ataupun 1 tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat kepada komponen D yang berkaitan dengan pengiktirafan dan rujukan. Yang ini kita ada beberapa kategori iaitu D1 D1 terlihat kepada ucap tama. Ucap tama ini mungkin boleh berlaku mungkin sebahagian besarnya kita mendapat invited dapat jemputan untuk memberikan penginzuan ni kat mana tadi kita? Okey, gini dapat jemputan sebagai keynote speaker lah, itu masa dia ucap pertama. Keynote speaker sama ada di peringkat antarabangsa ataupun peringkat kebangsaan. Okey, kita terima apa-apa ucap pertama. Ada yang panggil conference, ada yang panggil workshop, ada yang panggil simposium, ada yang panggil seminar. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan bukti bahawa tuan-tuan dijemput sebagai keynote speakers dan kita akan semak lah dan itu yang akan dikira. Dan maka untuk keynote speaker ni untuk peringkat antarabangsa agak tinggi 50 dan peringkat kawasan 20. Untuk yang ini, untuk keynote speaker, kita tidak kaitkan dengan grant pendidikan. Cumanya bahan yang nak dikongsikan oleh researcher hendaklah berkaitan dengan bidang kepakaran pemohon. Contohnya kalau kita macam saya bidang antena, microwave, electronic engineering kan. Jadi saya hendaklah memberikan ucap pertama keynote speech ialah dalam bidang yang berkaitan dengan bidang kepakaran saya. Itu yang akan dilihat. Tetapi kalau kita memberi keynote speech dalam bukan bidang kepakaran saya, contoh saya bagi keynote speech dalam bidang pengurusan pendidikan itu tidak dikira lah. Itu mungkin pengurusan pendidikan tu saya sebagai pengarah krim, saya dijemput untuk memberikan taklimat ataupun keynote speech yang berkaitan dengan pengurusan pendidikan. Yang itu tidak dikira untuk bahagian ini. Kemudian komponen yang D2 tu, itu yang biasa kita panggil sebagai invited speaker. The second tier lah, invited speaker. Ada juga conference, dia tak panggil sebagai invited speaker. Dia panggil sebagai, apa saya tak ingat terminologi. Saya pernah ditanya oleh staff jugalah. Mungkin ada kategori lain, tapi bukan invited speaker, terminologi yang digunakan. Tapi dia sama istilah dia. Ini pun sama ada peringkat antarabangsa atau peringkat kebangsaan. Okey, next. Komponen yang kelima kita lihat. Komponen E, ini adalah anugerah. Anugerah, ini biasanya yang terkait dengan exhibition lah. Exhibition yang kita hantar ke MTE, iTech, SIF. Mungkin di peringkat UTM kita ada UTMEC, itu pun kalau open kepada pihak luar lah dan sebagainya. Dan juga kita lihat untuk anugerah ni ada beberapa kategori, sama ada peringkat antarabangsa atau peringkat kebangsaan. Dan sama jugalah kita lihat perolehan anugerah tu sama ada emas, perak, gangsa ataupun ada anugerah khas.
Dan pemakahan kita lihat sebelah kanan. Untuk yang ini kita tak kaitkan dengan grant penyidikan, tetapi ianya hendaklah merujuk kepada bidang kepakaran calon lah. Sama juga untuk komponen E2 yang berkaitan dengan anugerah makalah terbaik ataupun Best Paper Award. Ini juga kita acknowledge lah kepada mana-mana penyidik yang mendapat Best Paper Award, sama ada di peringkat antarabangsa atau kebangsaan, sama ada penyidik sebagai penulis utama ataupun penulis bersama, masih lagi dikira lah, boleh dikira dalam penerimaan poin tersebut. Ini basically ada 5 komponen yang kita lihat A, B, C, D, E. Tetapi yang paling utama kalau lihat komponen A, B dan C tu dia terkait dengan grant penyidikan. Komponen A tu yang terkait dengan grant baharu yang diterima pada tahun yang dinilai, iaitu pada tahun 2022. Grant manakala komponen B dan C, pencapaian hasil penyidikan hendaklah dikaitkan dengan grant yang aktif pada tahun yang dinilai ataupun 1 tahun sebelumnya. Manakala untuk bahagian atau komponen D dan E yang sekarang ni ada sedikit kelonggaran, dia tidak dikaitkan grant penyidikan tetapi hendaklah dikaitkan dengan bidang kepakaran calon tersebut. Itu markah utamalah, dan lihat bila dicampurkan komponen A, B, C dan E tu, maka dia adalah 100%, 100%. Kemudian kita ada bonus bonus ni F ini yang membezakan jikalau terdapat persamaan markah yang diterima oleh beberapa calon. Jadi kita lihat kepada statement yang ingin sampaikan oleh pemohon iaitu kita mohon supaya pemohon dapat memberikan statement yang berkaitan dengan impak penyidikan ataupun research impact kepada bidang ilmu tu yang pertama, yang kedua kepada manusia sejagat, dan yang ketiga sumbangan kepada negara. Jadi researcher perlu elaborate pencapaian penyidikan yang dinyatakan dalam komponen A, B, C dan E di atas. Apakah sumbangan hasil penyidikan itu kepada bidang ilmu, yang kedua kepada manusia sejagat, dan yang ketiga kepada negara. Perlu dikaitkan. Yang itu yang kita lihat dari segi penulisan calon, macam mana mereka menceritakan impak pendidikan daripada hasil pendidikan yang dibuat kepada 3 item ini. Ini yang kita bagi bonus mark 3% pada semua pemohon. Okey, ada lagi poin tuan ni? Next. Okey, ini lebih pada keterangan lanjut apa yang dimasukkan dengan pendidikan aktif. Adalah projek baru bermula pada tahun 2022 ataupun projek bermula sebelum tahun 2022 dan masih aktif pada tahun 2022. Itu maksud dia. Dan poin yang kedua terlihat pemohon yang melepasi markah minimum 50 markah sahaja yang boleh dipertimbangkan ke peringkat seterusnya, iaitu di peringkat universiti lah nanti. Maksudnya minimum ataupun markah titik ambang permohonan untuk melepasi ke peringkat universiti hendaklah 50 markah lah minimum. Dan kat bawah tu ada nota jumlah markah yang perlu diperoleh calon itu mungkin nanti lepas ni saya share Excel file. Mungkin di situ mungkin tuan-tuan ada soalan boleh bertanya nantilah. Kemudian kita lihat next poin tuan ni. Lagi next. Okey. Manakala yang berkaitan dengan nilai anugerah, penerima anugerah anugerah pendidikan maksudnya di sini akan menerima RM4,000 beserta sebuah piala. Manakala terdapat 2 calon maksudnya ada kota 2 calon untuk memperolehi anugerah sagu hati, yang mana bagi anugerah sagu hati ini ia akan memperolehi sebanyak RM500. Dan yang lain tu sijil penghargaan kepada semua pencalonan yang masuk saringan akhir juga akan daripada semua pemohon yang masuk peringkat akhir. Okey, ada lagi poin tuan ni? Saya rasa itu sahaja untuk slide. Mungkin saya nak sharekan sedikit sementara sebelum ada soalan daripada semua. Saya sharekan dari segi slide
ataupun Excel file di sini. Boleh nampak Puan Izzuan ni? Tak nampak Nampak tak? Tak ada. Tak menyahut pun. Boleh, Prof. Boleh? Okey, nampak. Okey. Kecil ke besar dekat skrin? Sebab saya guna Kecil. TV ni, monitor besar, clear. Ke nak besar sikit? Macam tak full je, Prof. Tak full. Okey lah kot. Okey. Memang tak full pasal saya nak besarkan dia punya tu. Okey, Okey. Prof. Ah. Saya akan pergi perlahan. Okey. Tadi dari segi konsep anugerah penyidikan, kita ada 5 komponen utama lah. Jadi basically kita sebelum kita nak mohon, kita juga boleh membuat sedikit self assessment. Kita buat penilaian sendiri sama ada sesuai tak untuk kita mohon anugerah penyidikan. Jadi di sini kita ada Excel file untuk kita buat sedikit self assessment lah. Contohnya geran antarabangsa. Katalah kita ada terima geran antarabangsa pada tahun 2022 ada satu. Contohlah kan satu kat sini. Contoh satu kat sini. Kemudian kita ada satu geran industri sebagai penyidik bersama. Contoh kat sini geran industri penyidik bersama. Dapat 8 markah. Tadi 50 geran antarabangsa Markah penuh untuk komponen A ni adalah 30 kat sini. Jadi kita lihat markah yang terima kalau kita ada PI geran antarabangsa 1 dapat 15 dan co-researcher geran industri 1 dapat 2.4. Jadi markah yang kita terima adalah inilah 17.4. Tapi kalau kita ada lagi co-researcher, contohlah geran national FIGS yang dapat pada tahun 2022 FIGS contohlah satu kat sini. Lepas tu geran PGP pun geran dalaman kita pun ada satu kat sini. Jadi kita akan dapat 20.4. Jadi kita boleh menilai lah 20.4 daripada 30. Jadi kita baru hilang dalam berapa tu dalam 9.6. Jadi okey, not bad lah Kata atau kita boleh main, kita tak ada geran antarabangsa kat sini tapi kita ada geran industri sebagai PI. Dan juga kita dapat FIJ pada tahun lepas PI. Contoh kat sini. Dapat 26.4. Jadi sini kita dah boleh buat assessment untuk adakah sesuai untuk kita mohon anugerah ini sebagai. Ini baru komponen A dan kita lihat komponen B hasil penyidikan katalah contohnya kita DS 504. KPI kita ataupun national leading kita untuk menerbitkan artikel 2. Katalah kita biaya 2 sebagai main author ataupun corresponding author. Kemudian kita katalah kita ada 3 sebagai co-author. Tak pergi lah. Okay. Ada 3 paper by co-authors. Jadi tahu markah main author dapat 20. Co-author tu ada sebagai dapat 15. Jadi markah yang kita bawa ada dalam sekitar patut dah campur ni tak. Patut campur 20 campur 15 dah 35 lah kat sini tu nya. Tapi kat sini dia mungkin ada sedikit. Oh maaf kat sini 10.5. Itu baharu sahaja ni artikel jurnal. Mungkin kita ada buku ataupun tak ada buku. Mungkin kita ada buat filing pattern contohnya. Kita sebagai inventor ada filing pattern ada 1. Dapat 9. Jadi kita lihat kita baru dapat 13.5 berbanding 30. Dan kita boleh buat self assessment berdasarkan instrumen anugerah akademik, anugerah pendidikan. Dan kemudian katalah kita ada pelajar komponen C pula, kemudian katalah kita ada pelajar postgraduate PhD yang bergaduh pada tahun lepas ada 1 contohnya. Master tak ada. Kemudian kita ada ongoing pelajar PhD ada 3 contohnya lah. Master ada 2. Jadi kita akan dapat markah dia, markah penuh 15 saja kita dapat 9 kat sini. Dan kita kemudian lihat kepada komponen D iaitu berkaitan dengan keynote
speaker dan juga invited speaker, katalah kita pernah dijemput sebagai keynote speaker, sama ada secara fizikal ataupun online. Contohlah kita ada satu keynote speaker peringkat antarabangsa, satu invited speaker di peringkat kebangsaan. Baru saya ingat ada terminologi panggil plenary speaker lah, lupa sini ada terminologi. Plenary speaker pun sama lah, equivalent dengan invited speaker. Jadi markahnya 15, markah penuh. Jadi di sini kita lihat markah yang dapat adalah 11.25. Kemudian katalah yang komponen E pula adalah pameran dan pertandingan. Katalah kita pernah masuk UTMAC, katalah peringkat UTMAC dapat emas contohnya lah. Dan juga kita ada masuk mana-mana pertandingan di peringkat universiti lain, kebangsaan di UNIMAP ke, di USIN sebagainya, dapat perak, contoh 3 perak, contoh Yang ini kita tak kisah, yang ini dia tak ada co-author ataupun dia tak ada co-researcher. Selagi nama kita ada dalam CJ tersebut, boleh dikira sebagai bagian yang ini. Jadi markah yang ada, katalah satu peringkat kebangsaan, emas dan 3 peringkat 3 perak peringkat kebangsaan, markah yang kita punya 6.5 lah berbanding full mark 10. Jadi kat sini kita lihat markah penuh dia ada 66.65 lah. Jadi dah melepasi titik ambang bagi kelayakan permohonan anugerah pendidikan untuk dibawa di peringkat universiti nanti. Ini contohlah, contoh pengisian di peringkat fakulti atau peringkat universiti nanti untuk kita menilai pencapaian. Dan kalau tuan-tuan lihat kat sini pun ada dia punya instrumen. Ni peringkat fakulti, and then kita akan buat semakan di peringkat universiti. Itu yang saya kongsikan jugalah supaya tuan-tuan tahu apa yang berlaku di peringkat penilaian. Kita very objektif bila kita menilai permohonan yang kami terima lah. Okey, kita buka soalan jika ada, silakan. Okey, ada soalan, silakan. Okey, Puan Izwani, macam tak soalan, semua macam insya-Allah faham Macam tak ada soalan, Prof. So far okey kot, tak ada soalan. Prof terangkan pun memang terang lah. Jelas tapi kalau ada soalan selepas ni masih lagi boleh bertanya saya lah. Tak masalah. Dia kadang-kadang soalan tu ditanya apabila mereka nak isi permohonan. Kau tahu ni boleh tak boleh kan? Boleh ke tak boleh? Baru ditanya waktu tu lah. Jadi Dr. Nida nak tanya soalan ke Dr. Nida? Silakan Dr. Nida. Prof, Assalamualaikum. Saya nak tanya Waalaikumsalam. Boleh kuat sikit tak? Tak berapa jelas. Yang berkaitan dengan kalau kita mendapat sebagai co-researcher atau kalau dengan pihak luar, pihak industri, pihak international lah sebagai contoh. Okey. Mesti ke kita ada MOA? Okey, untuk anugerah pendidikan tidak diperlukan untuk MOA. Maksudnya cukup sekadar surat lantikan saja dari mereka, tak perlu MOA. Itu untuk collaboration. LOI macam tu. Okey, Dr. Nida, kalau terlihat kepada boleh Puan Izwani share balik tak slide? Slide tadi yang awal tu, yang berkaitan dengan komponen. Saya masuk lambat sikit tadi, mungkin saya tertinggal. Tak apa. Okey, Dr. Nida, kalau kita ada collaboration dengan pihak antarabangsa untuk bagi anugerah pendidikan kita mengambil kira pencapaian grant pendidikan yang diterima oleh pemohon. Itu yang pertama, itu bahagian A lah, iaitu grant antarabangsa. Yang itu yang kita akan terima untuk penilaian. Okey, kemudian B, Puan Izwani, ada ke tak? Komponen B lebih kepada hasil penyelidikan macam makalah penerbitan makalah jurnal, proceeding, buku, harta intelek dan juga pengkomersialan. Itu yang kita nilai lah untuk komponen B. Dan komponen C kita lihat lebih kepada penyiaran pasca siswaza, research mode
dan komponen D pengiktirafan rujukan. Ini yang mungkin kalau Dr. Nida dijemput sebagai keynote speaker ataupun invited speaker dengan collaborator di Indonesia contohnya, itu boleh dikira lah jika terdapat pelantikan yang jelas. Tapi kalau kita ada collaboration, lantikan sebagai contoh cantik sebagai collaborator ni kan. Collaborator bentuk apa? Kalau grant tu beritahulah grant apa. Associate, kalau grant tu dia lantik kita sebagai associate researcher, bermaksud kita di Malaysia lah sebagai Okey. sebagai Ya penyelidik betul. bersekutu Maksudnya grant tu Malaysia. berdaftar di Dan Indonesia ya. tapi grant tu grant mereka. Ya. Okey, itu boleh. Tapi itu kena juga maklumkan pada KRIM lah untuk kami rekodkan di database kami di URIS. Itu boleh. Kalau dinyatakan Maksudnya jelas, kalau kami daftarkan di KRIM sebagai kita panggil apa tu? dia di bawah ni ada projek atau ada grant. Yang mana dana tu tak masuk ke UTM tapi untuk kami rekod lah. Ada grant. Betul. Untuk yang itu boleh Dr. Nida. Cuma Dr. kena sertakan surat pelantikan sebagai co-researcher. Pelantikan semualah. Ada dinyatakan nama tajuk projek penyidikan dengan jelas. Ada juga dinyatakan amount atau dana penyidikan dengan jelas. Itu boleh Dr. Nida. Baik. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan lain? Terima kasih Prof. Okey, sama-sama. Okey, nampaknya Puan Izwan ni kita telah sampai ke 9.37, terlebih sikit masa yang ditetapkan. Jadi Prof yang sharing session untuk mana Prof dah rangkumkan sekali ke apa? Okey, saya boleh sharekan juga. Saya sharekan Belum lagi tanya tu. Itu bahagian kedua kan? Bahagian pertama, 30 minit pertama lebih kepada taklimat tentang anugerah pendidikan. Okey, itu selesai. Dan insyaAllah selepas ni saya share yang berkaitan dengan perkongsian lah. Ini pun diminta oleh pihak Sekretariat KAIS supaya saya berkongsi. Tapi dah lama saya terima anugerah pendidikan pada tahun 2016. Tapi oleh kerana diminta saya menjalankan amanah sajalah seperti yang diminta oleh pihak Sekretariat. Saya cuba share slide yang kedua. Nampak tak Puan Izwan ni? Slide. Nampak Prof. Sekejap saya cuba nak slide show. Dia punya size okey tak? Puan Izwan ni. Okey. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi pada hoster Puan Izwan ni. Dan sesi yang kedua pula saya diminta untuk membuat perkongsian berkaitan dengan pengalaman ketika mohon anugerah pendidikan dan berjaya mendapat memperolehi anugerah tersebut pada tahun 2016. Yang ini tentunya pihak KAIS minta saya share lalang, saya dah bagi taklimat, minta saya share sekali lah anugerah pendidikan. Padahal kita ada lagi researcher yang dapat yang terkini pada tahun lepas. Dr. Anwar Dr. Anwar Kasim yang telah menerima anugerah pendidikan pada tahun 2021. Tahun sebelum tu adalah Dr. Azli Puan Izwani tahun 2020. Ingat saya macam tu lah. Dan tahun 2019 yang saya Prof G waktu tu 2019, 2018 saya tak ingat sangat. Dan seterusnya dah. Jadi pengalaman ketika saya memperoleh anugerah pendidikan pada tahun 2016 waktu tu instrumen penilaian berbeza sikit berbanding yang ada sekarang ni. Yang sekarang ni lebih objektif, lebih spesifik dan dia based on pencapaian yang dihasilkan bagi setiap tahun. Itu yang telah ditambah baik lah. Bermula pada tahun 2021 dan juga 2022. Cuma yang ni saya cuba kongsikan jugalah pengalaman saya bila kita bercakap tentang pendidikan itu sendiri. Jadi skop perkongsian pada pagi ini lebih kepada skop pendidikan lah. Walaupun kita sebagai staf akademik, bakul atau komponen-komponen yang perlu kita hasilkan banyak. Kita perlu mengajar, kita perlu membantu universiti menjadi pentadbir contohnya, sama ada di peringkat universiti ke ataupun di peringkat fakulti. Fakulti pun mungkin banyak jawatankuasa yang ada jadi pengurusi ke atau penyalaan sebagainya.
Itu lebih pada services atau perkhidmatan. Kemudian pengiktirafan, perundingan dan sebagainya. Kalau dilihat komponen-komponen kita sebagai staf akademik memang banyak kerja yang perlu kita lakukan. Jadi pada pagi ini saya cuma nak skopkan perbincangan kita kepada penyidikan sahajalah. Itu tujuan sesi kedua ini lakukan. Okey, kita recap balik tadi, anugerah pendidikan AAU 2022, dia ada 5 komponen campur satu lah. Jadi komponen pertama kita lihat kepada gelar pendidikan, komponen kedua kita lihat kepada hasil pendidikan daripada gelar pendidikan actually. Komponen yang ketiga kita lihat kepada penyediaan pelajar pasca siswaza research mode untuk master dan juga untuk PhD. Yang keempat kita lihat kepada recognition and juga rujukan sama ada sebagai keynote invited dan juga plenary speaker. Dan akhir sekali recognition yang kita terima anugerah sama ada yang berkaitan dengan exhibition, innovation exhibition atau competition ataupun sebagai best paper award. Ini rangkuman anugerah pendidikan yang kita lihat untuk AAU 2022. Yang ni saya kongsikan sedikit lah. Kita sebagai staf akademik, kita tidak lari daripada academic ladder yang biasa kita lihat. Ada yang bermula daripada tutor, macam saya bermula dari tutor and then lecturer, senior lecturer, associate professor dan juga professor. Ini adalah academic ladder yang mana saya rasa semua aware academic ladder ni. Dan inilah yang betulnya walaupun kita bekerja memang lillahi ta'ala, tapi dalam pada sama kita juga perlu ada target. Maksudnya vision kita, target kita sebagai seorang staf akademik. Lebih kepada career development. Saya kongsikan juga tentang macam saya mention tadi, saya bermula sebagai tutor pada tahun 2002 maaf terfasa pula pagi ini. Kemudian sambung masters waktu itu saya Puan Izwani kan sebagai PP di BCB waktu itu. And then saya sambung master 2004 habis master saya jadi lecturer di S45. Kemudian 2006 sambung PhD lewat 2010 2010 Disember 2010 baru saya pulang PhD. And then Februari 2011 barulah interview sebagai senior lecturer. Dan September 2011 hingga Ogos 2012 saya diminta untuk menjalankan amanah sebagai ketua jabatan di FKKK waktu itu untuk tempoh setahun. Kemudian September 2012 hingga Jun 2014 saya diminta untuk menjalankan tanggungjawab sebagai timbalan dekan akademik untuk FKKK. Kalau tuan-tuan lihat ada gap sini dah. Contohnya antara Julai sampai Februari 2015 tu saya pergi kepada industri attachment di TM R&D. Dan 2014 April alhamdulillah saya telah dipromot sebagai associate professor. Kemudian saya banyak jadi pentadbir sebagai penyenar COE ataupun pengurusi COE. Pada seketika tu jadi ketua COE sebelumlah dilantik sebagai pengarah krim bermula pada tahun 2020. Sehinggalah insyaAllah pada tahun ini lah. Dan lihat kepada dari segi career development ataupun academic ladder, tutor, lecturer, senior lecturer, associate professor dan juga professor, inilah yang saya ingin kongsi kepada tuan-tuan, yang mana actually kita boleh achieve lah maksudnya. Yang ni bukan saya nak menunjuk, cuma saya nak berkongsi kepada tuan-tuan. InsyaAllah mana-mana yang tuan-tuan fikirkan sesuai untuk dijadikan sebagai rujukan atau tuan-tuan ingin bertanya lebih lanjut dengan saya tentang macam mana kita boleh membagi masa, macam mana kita boleh buat itu, macam mana kita buat ini. Itu mungkin saya boleh kongsikan kemudian. Tapi nak kongsikan tempoh 30 minit mungkin agak padat. Ini sekali lalu saja. Dan yang ni saya mention academic pillars. Kita ada 3 utama lah. Walaupun komponen kenaikan pangkat di UTM kita ada sekitar 5 bakul ataupun 5 komponen. Tetapi basically kita ada 3 komponen sahaja dalam academic pillars, iaitu teaching and learning.
Yang kedua, services, perkhidmatan kepada universiti. Ini yang kita mention tadi lah. Sama ada kita berkhidmat sebagai pentadbir akademik di universiti, di peringkat universiti, ataupun pentadbir akademik di peringkat fakulti. Dan juga ada yang dipinjamkan di peringkat persekutuan pun ada juga dipinjamkan di luar negara pun ada. Komponen yang ketiga adalah yang berkaitan dengan research and development. Ini yang saya ingin pergi lebih mendalam lah. Sebab tajuk kita pada pagi ini lebih pada hari ini yang kita akan kongsikan dan kita cuba alignkan dengan AAU lah. Walaupun pada awalnya saya tidak pernah terfikir pun nak memohon AAU sama ada anugerah di peringkat kebangsaan. Saya buat aja research waktu saya balik PhD pada Disember tahun 2010 ataupun to be exact saya daftar pada awal Januari 2011 lah. Sebab saya pada 2010 saya ingat lagi Disember saya nak pulang ke Malaysia habis PhD, tetapi oleh kerana salji lebat penerbangan saya nak pulang ke Malaysia tu dibatalkan sebab flight terbang tak boleh nak take off daripada landasan di Manchester waktu tu lah. Dan saya kena tangguhkan sampai ke hujung tahun selepas Christmas barulah saya pulang ke Malaysia pada Disember 2010. Dan saya daftar balik pada awal 2011 lah. Itu yang saya nak ceritakan. Waktu tu saya tak terfikir pun tentang career development ataupun anugerah AAU ataupun anugerah kebangsaan dan sebagainya. Kita just buat je sebab kita berminat, kita suka, kita suka apa yang kita buat, kita suka buat research, kita suka collaborate dengan kawan-kawan, kita suka collaborate dengan student dan kita suka berkongsi. Itu yang at the end bila dikumpulkan, macam ni rupanya bila kita buat benda ni. Itu yang tiba-tiba layak punya mohon AAU. Itu yang tibanya pada 2016 baru saya mohon. Jadi kita recap balik, sama juga tadi AAU. Jadi komponen pendidikan ni je, ada 5 komponen. Cuma tadi dalam AAU yang bahagian F tadi, komponen F, kita ada Statement of Research Impact. Untuk bidang ilmu, manusia sejagat dan juga sumbangan pada negara. Dan untuk saya lah, personally, saya kalau kita nak membuat sesuatu, apa-apa bidang atau apa-apa aktiviti, kita perlu ada rujukan lah. Atau perlu ada guru. Dalam kes saya, mentor. Mentor saya untuk research adalah supervisor saya, Profesor Ian Hunter. Walaupun beliau taklah mentor dari segi spesifik projek nak dibuat, tapi beliau berjaya membentuk pemikiran saya supaya lebih independen. Saya masih ingat lagi, dia beritahu saya, Zahir, kalau kau nak berjaya dalam research ni, kau kena develop your own independent thinking. Memang kita rajin, kadang kita boleh rajin, kita baca buku, baca jurnal, baca bla dan sebagainya. Tapi yang penting, hasil pada bacaan kita boleh develop our own thinking, our own decision. Itu yang disebutkan oleh penyiar saya. Yang paling penting, what's next? Lepas habis PhD, apa yang kita nak buat? Itu yang paling penting, macam mana kita boleh develop independent thinking kita untuk kita progress for the next 5 years contohnya. Itu in term of research. Saya ada juga mentor dari segi publication. Dalaman ni Prof. Uda daripada UniMap. Saya dan beberapa kawan saya berjumpa dengan beliau pada pertengahan 2011. Waktu tu kita lihat dan kebetulan beliau sama bidang dengan saya lah. Jadi saya dan kawan jumpa beliau di UniMap dan bertanya. Dan beliau banyak memberikan tip yang berguna. Macam mana kita nak excel dalam research, bermula daripada bawah, bermula daripada tidak ada apa-apa sampai kita membuat sesuatu, sampailah kita berjaya pergi ke the next level. Masuk di sini kita perlu ada mentor lah, bahasa mudah dia. Kita sebagai researcher perlu ada mentor. Untuk saya pula pada peringkat awal, waktu saya pulang PhD, saya tak ada student master research atau PhD. Saya bermula dengan final year project, PSM student. Daripada PSM student yang menghasilkan beberapa artikel jurnal. Walaupun jurnal tu tidaklah impact factor tinggi, tetapi as a starting point, saya bermula dengan PSM student. Dan saya cuba mohon mana-mana grant yang available, sama ada PGP ke RAC. Waktu ada RAC, waktu ada RGS, saya mohon aja.
Yang penting ada proposal lah kan. Memang mungkin dari 10 proposal yang saya hantar tu, mungkin yang acceptance tu ada 2 je, yang approve 2 saja. Jadi tuan boleh tahu acceptance rate tu ataupun success rate 20% aja yang kita boleh dapat bila kita hantar 10. Tapi kita jangan give up. Baki 8 lagi proposal tu kita hantar ke next cycle, kita tambah baik. Sampai dah at the end of the day, contohlah ke semua proposal yang saya dan juga tim saya buat tu berjaya diterima oleh pemberi dana, sama ada pemberi dana di peringkat UTM, pemberi dana di peringkat KPT, MOSTI dan juga peringkat industri. Itu yang paling penting, segala sangat penting. Kita cuba aja walaupun memang baik kompetitif untuk mendapatkan dana pendidikan, terutama dana FIGS yang sedang dibuka sekarang ni, tapi kita jangan rasa putus asa untuk tidak memohon. Kita cuba memohon saja. Kalau tak dapat, okay, fine. Nak kecewa pun kecewa je 24 jam. Lepas 24 jam, hari yang kedua, hari ketiga, dah kita recover balik, kita mohon, tambah baik, mohon ke tempat lain. Kemudian bila dah ada grant, and then barulah kita dah boleh ambil pelajar research. Macam saya, bila saya ada FIGS, REX dan juga ada PGP, membantu saya waktu tu untuk mendapatkan pelajar masters. Saya mula dengan pelajar masters. Tapi kita kena supervise elok-elok lah. Sebab student ni, dia ada satu panggil macam kita lah. Kadang kita suka review orang. Student pun suka review supervisor dia. Dan dia akan bercakap-cakap dengan kawan-kawan dia yang lain. Itu yang dihadapi oleh saya lah. Tapi apa yang saya hadapi in the sense of positive lah. Maksudnya bila saya supervise student, saya bantu mereka, saya supervise mereka elok-elok, membantu mereka dalam penulisan artikel jurnal, membantu mereka dari segi menyediakan allowance, membantu mereka dari segi penulisan IP, hantar ke exhibition, menghantar mereka ke conference, mereka seronok dan mereka bercerita dengan kawan mereka yang lain. Dan the following year, pada tahun 2011 saya dapat student master, 2012 ujung lewat 2012 saya tiba-tiba dapat student-student yang bagus yang tak perlu lagi saya perlukan dana untuk memberikan GRA allowance pada mereka lah. Mereka sudah yang bagus, sama ada mereka dapat sponsor daripada negara mereka atau set sponsor, ataupun mereka dapat beasiswa daripada Zamala. Jadi postgrad supervision itu sangat penting lah untuk kita membina profil kita, untuk kita membina kejayaan kita, untuk kita menjaga hubungan baik kita dengan pelajar, yang mana juga membantu kita untuk mendapatkan pelajar-pelajar yang lebih baik selepas itu. Dan juga daripada pelajar-pelajar yang bergraduat tu, boleh kita membina lagi collaboration dengan mereka bila mereka dah bekerja, sama ada di universiti ataupun di industri. Itu yang saya sedang alami sekarang ni. Pelajar-pelajar saya yang bergraduan, sama ada mereka berada di Saudi, ada di Jordan, ada juga berada di UTM, ada juga yang berada di industri. Kami masih lagi collaborate, bekerjasama. Itu maksudnya hubungan kita dengan pelajar bukan setakat pelajar dan student. Dia mestilah sustainable, sustain. Dia boleh pergi beyond the pengajian master atau PhD. Yang itu yang saya ingin kongsi kepada tuan-tuan semualah. Yang sebenarnya kita perlu ada research team yang bagus. Kadang susah juga di UTM ni. Bukan susah kita tak kawan ke apa. Tentunya sebab masing-masing dia ada minat masing-masing untuk melakukan research. Ada minat buat research A, ada minat buat research B. Kadang susah kita nak campuran semua. Tapi kita tidak boleh lupakan juga, tim ni sangat penting untuk kita membina momentum kita, untuk membina semangat kita untuk melakukan research. Walaupun mungkin research kita berbeza dari segi minat, tapi kita boleh bersembang, kita boleh berkongsi idea macam mana research kita tu yang boleh membantu mereka, ataupun research mereka boleh membantu kita, ataupun kita boleh membantu menyelesaikan masalah mereka sebagainya. Jadi tim tu penting. Walaupun tim tu bukan saya formal, tapi tim yang tak formal, yang mana kita boleh sembang kat kedai mamak contohnya, cakap santai, itu pun kadang lebih bermakna. Itu yang saya masukkan sini lah. Tak mesti research team dalam bentuk formal. Tak formal, dari segi sembang-sembang biasa pun okey. Yang penting kita ada tim lah untuk kita membina momentum, untuk kita membina semangat. Yang seterusnya, of course lah, lepas kita dah okey, research profile, visibility pun sangat penting. Yang ni saya perhatikan, bila kita dah ada profile yang bagus,
contoh dalam Scopus database ataupun Google Scholar, tuan-tuan biasanya akan dijemput, akan dipanggil, akan dihubungi oleh pihak luar untuk menjadi keynote speaker contohnya, untuk menjadi invited speaker contohnya, tanpa kita minta pun. Itu yang dihadapi oleh saya lah. Itu mungkin tuan-tuan boleh lihat macam mana kita boleh membina profil kita sampai tu tahap kita tak perlu lagi nak hantar permohonan untuk keynote speaker. Mereka akan invite kita, mereka akan sponsor kita punya sama ada conference fees, dia akan sponsor in term of hotel dan juga ada honorarium lah. Setengah conference dia siap boleh lagi sponsor tiket kapal terbang. Bergantung kepada organizer. Itu hanya berlaku basically apabila kita mempunyai profil yang bagus dan visible lah, sama ada visible di Scopus database ataupun di social networking seperti ResearchGate, itu pun sangat penting. Seperti LinkedIn, itu pun sangat penting. Dan of course, after dah buat semua ni, kita dapat recognition. Yang ni biasa recognition kita tak mohon. Ataupun dia naturally tiba-tiba, oh, rupanya aku layak dapat recognition ni, tanpa sedar. Itu kemudian sekali. Itu bukan target kita. Pada saya lah, itu bukan target kita bila kita buat research. Bila kita buat sesuatu itu dengan baik, automatik benda yang baik juga akan kembali kepada kita lah. Itu yang dialami. Okay, saya pergi yang cepat aja sebab kita ada dalam 30 slide. Inilah basically when we talking about research grant, komponen yang pertama dia kena faham research grant. Dalam research grant ni dia ada output dia adalah postgrad student, itu yang pertama. Output dia adalah IP, output dia adalah publication dan sebagainya, dan boleh juga dari segi award. Ini research need finance. Ini saya cepatkan saja. Ini yang sumber dana pendidikan. Ini yang kita ada, National Industry Contract Research dan International Grant. Cumanya saya juga ingin mengambil kesempatan pada pagi inilah. Di UTM saat ini kita nak fokus kepada industri grant dan juga international grant. Dan insya-Allah alhamdulillah pencapaian UTM pada tahun 2022 kita tidak ada masalah pencapaian untuk grant nasional. Memang dah okey, dah melebihi daripada benchmark ataupun target yang kita sasarkan. Cuma sekarang ni gap kita adalah grant industri dan grant international. Mana sekarang ni UTM menyediakan dana untuk kita membuat dana padanan matching grant. Jadi tuan-tuan kalau ada partner daripada industri ataupun daripada pihak antarabangsa tadi macam Dr. Anita, kalau mereka they are willing to match the grant that we can provide, and then that will be better lah. Contohnya grant padanan antarabangsa ni kita membenarkan exchange fund lah. Contohnya UTM bersedia untuk menyalurkan sebanyak $2,500 $2,500 is equivalent to 10,000 ringgit Malaysia. Dan itu dana yang boleh disediakan oleh UTM. Pihak sana pun boleh menyediakan dana yang equivalent dengan UTM sediakan, and then kita boleh exchange of fund. Benefit dia adalah kita dapat meningkatkan perolehan dana antarabangsa, dan dia juga boleh membantu UTM dari segi kalau PFSKR mention about QS ranking, THE ranking, itu yang kita lihat lah. Itu yang menyumbang kepada peringkat UTM lah, sama ada visibility di peringkat antarabangsa, yang itu yang ingin kita juga bantu. Selain dana antarabangsa yang kita dapat ni juga boleh membantu kita membina profil kita lah nanti. Ini dua dana yang kita sedang aim lah pada tahun ini dan seterusnya. Okey, biasanya kita kadang kita ada dana, ada grant, tapi output daripada dana adalah sebahagiannya adalah paper. Jadi macam mana kita perlu menghasilkan paper? Kita perlu ada student. Student sangat penting untuk menjalankan research. Sebab kita bukan lagi student, kita start akademik. Kita ada banyak tanggungjawab yang perlu kita pikul. Ada 5 komponen. Kalau kita lihat 5 bakul, 5 komponen yang kita lihat. Memang kita tiada masa untuk melihat atau melakukan research secara spesifik, secara mendalam. Jadi apa yang kita perlukan student, research student untuk
untuk pergi melihat, mengkaji lebih mendalam research yang kita visionkan. Itu tujuan dia. Dan of course, research ni, bidang research dia ada bersifat design ke simulation, dan daripada design simulation sebenarnya ada data. Datanya boleh masuk dalam paper. Ini macam mana we are going to manage journal paper lah. Okay, bila we are talking about publication, tadi first part we are talking about the grant. The second part we are talking about the publication. Biasanya saya bermula daripada yang basic. Tadi tuan-tuan kalau perasan tadi, pada awal 2011 saya berjumpa dengan kawan, berjumpa dengan Pak Buddha di Unimap. Waktu tu Pak Buddha mencadangkan bermula aja pada basic. Scopus ke ataupun bermula dengan Google Scholar. Itu yang beliau cadangkan. Yang penting menulis. Itu dia punya idea dia. Keyword menulis. Jadi saya bermula daripada bawah. Saya bermula daripada Google Scholar, artikel jurnal. Kemudian Scopus. Kemudian perlahan kita tingkatkan kualiti kita, mendaki tangga, dan sampailah kita berjaya menerbitkan di Web of Science Index Journal. Kita boleh bermula pada Q4, Q3, Q2 and Q1. This is when we talking about research, normally people talking about the output of research. The output of research, basically kalau research university, they are talking about the quality ataupun high and impact factor journal lah, Q1 and Q2. Yang ini bukan saja yang kita amalkan, tapi ini juga diamalkan di peringkat global, sama ada di peringkat research university dan juga di peringkat global. That's why kita adanya ranking-ranking, adanya mereka menyatakan citation, berapa banyak citation terima. Biasanya citation tinggi hanya boleh diperolehi apabila kita publish in good journal. Orang lain akan cite paper kita kalau paper kita berjaya diterbitkan di good journal. Itu yang kita cuba aim lah. Tetapi kalau kita tidak mampu pergi Q1 Q2, at least kita pergi yang biasa, Scopus. Dan perlahan kita cuba tingkatkan usaha kita pergi ke the next level. WS, Q4, QT and so on. In fact saat ni, grant daripada KPT, mereka telah mewajibkan contohnya output grant FRGS kena ada 2 artikel jurnal. Salah satu jurnal tersebut hendaklah berindeks dalam Web of Science. Jadi sama ada kita suka atau tidak suka, itulah game sekarang ni di peringkat nasional. Apatah lagi di peringkat antarabangsa. Okay, and then kita boleh lihat juga daripada publication and good and quality journal, dia akan membantu dari segi citation, sama ada kepada kita sebagai individu, tetapi dia juga memberi manfaat kepada fakulti kita, center kita, department kita, dan juga yang paling penting, dia juga memberi impact yang positif kepada UTM itu sendiri. Dari segi citation dan juga hash index. But citation dan hash index ada berkaitan sama lain. Jadi apa yang kita buat ini bukan sekadar memberi manfaat kepada kita sebagai individu researcher, tetapi at the end of the day juga memberi manfaat, membantu meningkatkan ranking di peringkat universiti itu sendiri. Ini saya kongsikan sedikit lah tentang Scopus. Kalau tuan-tuan lihat trend saya, dia macam ini lah, linear sampailah tahun, tak ingat tahun berapa 23, 22, 21, 20, 2018 2012 hingga 2018 kenaikan tu mendadak, bukan mendadak lah, linear nampak ada kenaikan. Sebab tu saya dah slow in term of quantity. Sebabnya saya dah slow in term of quantity, tetapi saya meningkatkan the quality journal. Bermula pada 2018, okay, I think I need to stop for the normal journal. I need to focus on how I can improve my... Okay, saya dapat minit slow. Okay, saya cepatkan. Maksud saya kat sini, saya perlahan, saya be flexible. We try to modify our journey, not only just focus on the quantity, and then we try to move to the next level to the quality. Tuan-tuan boleh lihat in terms of citation, walaupun the number of publication rendah, tapi the number of citation increase. Itu dia punya gap dia.
Okey, yang ni saya mention tadi, saya bagi yang cepat. Cuma saya share ke sini, tugas kita sebagai staff akademik, actually kita tak boleh jadi sebagai pure researcher. Sebab kita ada 5 komponen yang perlu kita laksanakan sebagai staff akademik. Apa yang perlu kita lakukan? Kita hendaklah memakai topi research manager. We are managing research activity. That's why we need to have research grant. That's why we need to have student, masters ataupun PhD. We are managing research. Okay, saya pergi cepat. Next. Ni in term of supervision lah. Okay. Ini setakat tahun lepas, saya tak sempat update untuk tahun ini. Tahun ini saya telah update kan, ada tambah 2 lagi, 11 student, master ada tambah 1, 16. Ini pencapaian saya bersama dengan kawan-kawan. Okey, ini ada antara pencapaian pelajar saya yang mendapat anugerah Pro Chancellor Award dan juga Best Thesis Award. Ini saya ceritakan Amirul. Saat ini beliau berada di Intel. Kami masih lagi keep berhubung lagi. Saat ini we have few project with the Intel lah. Dia kan pergi Intel. Dia juga adalah pelajar pertama yang buat conversion daripada master ke PhD. Yang ni the way how we can visible ourselves in networking ataupun social media. Actually, I like to focus on the research grade and the LinkedIn. Itu saja, saya rasa saya pergi yang cepat saja. Okey. Ini antara AAU yang saya pernah mendapat pengiktirafan. Dan akhir sekali pengiktirafan yang diberikan oleh Academic Science Malaysia di bawah MOSTI, iaitu sebagai Top Research Scientist Malaysia TUSM pada tahun 2021. Okey, ni last word. Saya rasa semua aware. Cuma saya nak tekan kat sini lah. Being a lecturer, we need to act as a research manager. Memang tak ada masa untuk buat sebagai pure researcher. Last sekali, stay humble and be professional. Itu saja. Saya ucap terima kasih sebab Ustia telah menegur saya sudah melebihi 10-8 minit. Saya mohon maaf banyak-banyak jika ada tersilap kata ke terkasar bahasa. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan saya pulangkan balik kepada Ustia Puan Izwani. Saya stop China dahulu. Dan itu saya lagi sebelum saya pass pada Ustia Puan Izwani, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat melapangkan masa pada pagi ini untuk mendengar celoteh saya yang tidak tahu apa ini. InsyaAllah mana yang baik, mana yang boleh jadikan sebagai inilah teladan. Mana yang ada kelemahan itu ada kelemahan saya sendiri. Dan saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sekali lagi. Silakan pulang kepada Puan Izwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dengan sesi perkongsian sangat memberi inspirasi, saya harap dapat dimanfaatkan kepada semua yang mendengarlah. Jadi kita sebenarnya telah melebihi masa 10 minit untuk ke sesi seterusnya, iaitu untuk sesi taklimat bagi anugerah yang kedua yang diusahakan oleh KRIM, iaitu kategori penghasilan makalah jurnal yang akan disampaikan oleh yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Warif bin Abdul Rashid. Prof dah ready ke Prof? InsyaAllah boleh, no problem. Okay. So saya sharekan slide. Okay. Okay. Sikit Prof. Asal main Prof ni. Siapa suara tu? Okay, Prof nampak? Boleh. Okay, so saya serahkan sesi ini kepada Prof. Silakan Prof. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih Puan Izwani, Rustia daripada KRIM. Okey, saya kenalkan diri saya dululah. Mungkin ada tak kenal kot. Okey, nama saya Muhammad Warif bin Abdul Rashid, okey, daripada FKP. Untuk jadi pengurusi kategori penghasilan makalah jurnal ni, saya rasa dah tahun ke
3 kot saya rasa. Saya boleh tak ingat tahun ketiga. So hari ini adalah untuk yang terbarulah. So make sure sebab untuk kategori ni dia tak banyak isu, dia banyak confusion. Dia confused. Ini betul ke, ini tak betul ke, saya boleh jadi conspiracy author ke, boleh jadi utama ke, dia banyak confused. So that's why kat sini kita nak pikat lah. Mana nanti kena faham betul-betul apa yang patut dikira dan apa patut tak dikira. Seperti yang pada tahun lepas dia hantar banyak, banyak punya dia punya journal, tapi bila kita buat evaluation banyak yang kena tolak. Oleh sebab-sebab tertentulah mungkin dia terlepas pandang syarat-syarat yang telah dikemukakan. Alright, so hari ini make sure you masuk pada kata kolom betul lah untuk taklimat anugerah akademik universiti untuk kategori penghasilan makalah jurnal. Okay, next. Pasal ni. Alright, so asal usul ni tujuannya adalah anugerah penghasilan makalah jurnal bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada pensyarah yang menghasilkan jurnal, terutamanya penerbitan yang menyokong dalam bidang tujuan universiti. Untuk makluman, kalau jurnal ni, kalau ikut untuk anugerah AAU ni, kita ada 2 jenis kan. Satu untuk the overall jurnal, jurnal mana yang boleh dihantar, dan juga hanya satu jurnal yang utama sajalah, mana the best. Next. Alright, ini adalah kriteria penilaian. Ini adalah paling penting yang kena fahamkan betul-betul. Ini dalam satu page saja cerita dia. Yang pertama, of course lah, dia mesti mematuhi etika penerbitan. Untuk etik ni ada banyak isu etik ni. So hopefully that semua pensyarah, semua penyelidik dapat mematuhi etika penerbitan lah. In term of dia punya result dia, in term of cara penerbitan dia, semua kena fulfill lah. Alright, yang kedua yang paling penting adalah penyataan afiliasi mestilah dengan UTM dan penyataan perhatian dana yang diperolehi. Make sure setiap jurnal yang you submit ataupun nak masuk dalam kategori ini mesti mempunyai afiliasi UTM ataupun alamat UTM. Mesti Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Nak betul ni mesti betul-betul. Kadang-kadang ada jurnal yang dia tak ada Melaka. Dia just Universiti Teknikal Malaysia. Melaka dia hilang. Maknanya sekarang ni kita boleh nak tangkap. Tapi make sure that afiliasi ni dengan UTM ni wajib. Sebab kalau ikut penyertaan ni telah dibuat keliling akademik dengan satu pada tahun 2018. Nak tak nak, you have to fulfill this statement lah. This punya polisi. Tapi ada juga jurnal yang saya perasan dia tidak meletakkan afiliasi UTM. Tuan Sasmin, memang jurnal tersebut memang tak diletakkan. Tapi ada part di bawah sekali tu, dia punya corresponding author tu dia letakkan kat situ. Mungkin cara jurnal yang ikut berlainan lah. Tapi kita akan make sure afiliasi UTM tu mesti ada. Dan juga perhargaan dana. Mana di belakang ni lah acknowledgement punya jurnal. Make sure you ceritakan atau letak dia dana daripada, kalau pada UTM ke, kalau tak katakan tak ada dana pun, you just to thanks to the UTM saja. It's okay, no problem at all. Right? So yang ketiga, kertas kerja untuk proceeding dan semasa persidangan tidak diambil kira dalam penerbitan jurnal. Yang ni pun kita memang dah clear cut kat sini. Maknanya proceeding ni tidak akan dikira semasa. Lain kalau di naik taraf lain cerita, tapi proceeding mana sebab dia punya tajuk kat sini adalah jurnal. So kena clear cut kat situ. Next. Proceeding yang diiktiraf sebagai jurnal adalah di bawah kategori jurnal C. Mana you hantar proceeding, masuk proceeding, tapi at the end tu proceeding tu diangkat sebagai jurnal dan diterbitkan di dalam jurnal yang berindeks lah, is depend. Mana dia akan masukkan ke dalam jurnal kategori C. Maknanya kategori C ni adalah jurnal berindeks daripada A dan B ataupun daripada indeks daripada WAS ataupun JCR ataupun daripada Scopus. Maknanya jurnal yang kategori yang ketiga lah. Jadi A, B, C dan D. D itu adalah yang tidak berindeks. Alright, so sekiranya terdapat jumlah markah yang sama, jumlah markah jurnal berimpak diambil kira. Ini maksudnya untuk pemenang lah. Mana pemenang ni dia punya total markah ni katakan sama, katakan dalam 95%. Dua-dua calon A 90%, calon B
90%. So kita akan ambil mana yang more berimpak lah, markah mana yang lebih. Contohnya dia dapat markah pada kategori A, general A, lebih tinggi markahnya compared to yang calon B, mana dia akan disiapkan sebagai pemenang. Itu kena faham betul. Alright, sekiranya terdapat jumlah markah yang pemohon yang melepasi markah minimum 80% sahaja yang boleh dipertimbangkan ke peringkat seterusnya. Maksudnya ke sini 8% ni kita ni di dalam penilaian ada 2 peringkat. Yang pertama di peringkat fakulti, yang kedua di peringkat universiti lah. Mana peringkat fakulti dia mesti melebihi minimum markah 80%. Kalau tak dia akan dikira TKO lah, dia tidak dibawa ke peringkat universiti. Mana peringkat fakulti dia dah stop. Mesti melebihi 80%. Tengok cara pemarkahan, pemecahan markah tu kena fulfill lah. Mana kalau you isi tiba-tiba you rasa tak cukup markah tu, mana tak perlu untuk proceed lah. Mana dia akan TKO dekat peringkat fakulti tu sendiri. Next, menjemput pustakawan semasa penilaian oleh panel penilai teknikal dibuat. Ini kita memang menjemput pustakawan untuk membantu untuk jawatan ni, sebab di pustakawan sendiri dia akan menyemak setiap jurnal tu adakah mengikut prosedur yang ditentukan. Contohnya sebab di pustakawan sini asalnya you punya jurnal ni mesti wajib di-download ataupun diletakkan di dalam sistem URIS. Tapi bila you letakkan dalam sistem URIS, dia takkan automatik akan appear in your system. Dia akan melalui satu penilaian oleh pihak pustakawan. Mana in term of the affiliation dia, in term of dana dia, adakah you staff kat sini ke atau student ke, dia kena justify dulu baru dia akan dimasukkan dalam punya ECV itu sendiri. Itu kena faham. Right. Next adalah pemohon mestilah corresponding author. Mana corresponding author ni yang kita yang biasa ni mesti ada macam macam bintang kan. Corresponding author itu sangat penting. Jika penulis utama adalah pelajar, staf akademik pertama yang tercatat sebagai penulis dikira sebagai penulis utama adalah layak memohon rujuk jadual 1. Nanti kita bincang detail pada jadual 1 ni. Maksudnya yang pertama ni katakan corresponding author yang first tu adalah pelajar. You letak di tempat nombor 2. Mana you dikira sebagai penulis utama. Tapi tidak boleh dikira sebagai corresponding author. Dikira sebagai penulis utama. Sebab markah kategori itu adalah yang pertama adalah corresponding author, yang kedua penulis utama, dan ketiga adalah penulis seterusnya. Pembagian markahnya adalah berlainan. Alright. So next, sekiranya penerima anugerah champion yang sama bagi tahun ketiga, penerima kedua akan diberikan anugerah khas. Sebenarnya benda ni terjadi lebih pada tahun lepas lah. Lepas tu dah tak ada kes lah. Contohnya dulu Prof. Zaril, dia memang champion ketika dia ni. Dia hantar tu setahun dia menang. Bila tak tahu setahun dia menang, so yang penyidik lain ataupun pensyarah lain dia nak hantar pun tak nak hantar sebab dia tahulah siapa pemenangnya. So kita tak nak stop kat situ. Dia tak ada masalah. Prof. Zaril akan katakan ni dulu, Prof. Zaril still akan menang, tapi tahun yang penerima kedua yang tertinggi akan diberikan anugerah khas juga. Sebab kita nak maintain kita punya semangat lah sebenarnya. Tak ada masalah. Tapi Prof. Zaril dah lama tak hantar sebenarnya ni. Tak tahulah kenapa sibuk dengan pengarah krim kot. Tak tahulah. Alright. So next, seperti katakan tadi, makalah yang dimasukkan dalam URIS sahaja dipertimbangkan. That means sebelum tarikh tutup permohonan makalah jurnal ni mesti diuploadkan di dalam URIS. Untuk kita menilai awal dulu. Wajib. Ini adalah compulsory. You tak masuk dalam URIS, tapi bila permohonan tu you declare satu jurnal yang tak dimasuk, kita akan tolak lah secara automatik. Wajib di declare dulu dalam URIS, baru dipertimbangkan. Kalau tak, kita akan tolak. Alright. Ada apa-apa nak tanya tak pasal ni? Belum lagi tak apa, kita teruskan dulu. Alright, next. Ini adalah kriteria pemarkahan. Perhatikan tadi, jurnal untuk anugerah ni diterbahagi kepada 4 kategori lah. Yang pertama adalah jurnal berindeks WAS ataupun JCR. SCIE dan juga SSCI. Dia punya markahnya kita dah kali dengan 1. Dia punya ratio dia.
Dan yang B adalah jurnal berindeks Scopus, pecahan yang sama juga kali dengan 1. Yang C, jurnal berindeks selain daripada bahagian A dan B. Dia akan kali dengan pemegat adalah 0.2. Okay. Dan D adalah jurnal tidak berindeks UTM dan juga jurnal berindeks UTM. Markah dia adalah sama 0.2 saja. So kita daripada from order markah tu dikalikan mesti melebihi 80% baru dipertimbangkan untuk peringkat seterusnya. Okay, next. Ini adalah detail ya. Okay, untuk bahagian A, corresponding author kita bagi 10 markah per jurnal. Okay, mana penulis utama 7 markah, penulis berikutnya 5 markah. So that means you bagi bukti, katakan corresponding author dia ada 5 paper. Tahu kan 5? Itu 5 bilangan 5. So dia akan katakan 5 kali 10, dia akan kali dengan 1, dia dapatlah 5 markah kat situ. Okay, 50 markah kat situ. Okay, dan juga yang lain-lain lah. Mana kalau KB, jurnal Medscoper pun corresponding author kita pakai 10 markah, penulis utama 7 markah dan juga penulis berikutnya adalah 5 markah. Okay, next. Okay, sama juga untuk bahagian C, jurnal berindeks selain pada A dan B pun maka pecahan markah yang sama mengikut dia punya author dia. Okay, dan juga jika tidak berindeks pun sama sahaja. Okay, next. Alright, ini yang paling penting tuan. Ini adalah paling penting dia punya case by case. So kat sini staff ataupun penyelidik, pensyarah kena faham dan tengok betul-betul. Okay, kategori mana yang dinilai. Yang ni jadi dalam jadual ni ia dikira untuk sebagai corresponding author ke atau penulis utama. Kalau penulis seterusnya diklikat, okay? Tapi nak declare dia sebagai corresponding author ke atau sebagai penulis utama. So kita tengok satu persatu. Okay, untuk yang kes yang pertama iaitu pelajar sebagai corresponding author, ada tanda kat situ kan. Kalau tengok email pun memang email pelajar. Tapi yang kedua adalah staff. Staff ni mungkin supervisor dia lah. So staff ni layak memohon ataupun declare sebagai penulis utama. Okay, bukannya sebagai corresponding author. Mana kalau kat kategori itu dia dapat 7 markah, bukan 10 markah. Kena faham itu. Sebagai penulis utama dan bukan sebagai corresponding author. Tengok yang kes yang kedua. Pelajar pertama, staff 1, staff 2, staff 3, staff 4. Tapi staff 4 dideklar sebagai corresponding author. So, staff layak ataupun untuk dikategorikan sebagai corresponding author. Memang dia kelekat situ kan. Tak kisahlah dia duduk di nombor berapa ke, 5 ke, 10 ke, 12 ke. Tapi still dia seorang je sebagai corresponding author, itu sebagai corresponding author. Okay, dia layak untuk declare sebagai corresponding author untuk yang kes kedua. Mana kes ketiga pula, pelajar, staff sebagai corresponding author. Ya, ini kelekat walaupun pelajar letak di nama yang pertama, tetapi kat sini memang declare sebagai corresponding author. Alright, tapi kes keempat pula agak berbeza sedikit. Okay, pelajar 1, pelajar 2 sebagai correspondent dan nombor 3-nya adalah staff. Mana kat sini staff tidak layak untuk declare sebagai penulis utama. Ada correspondent author tu memang clear cut lah, bukan kan? Mana penulis utama pun tak boleh declare sebab dia dah terletak di nombor yang ketiga. So kat sini dia tidak boleh dipertimbangkan sebagai penulis utama, tapi boleh dipertimbangkan sebagai penulis seterusnya. Markah itu adalah 5 lah, 10, 7, 5. Boleh declare untuk paper ni, tapi sebagai penulis seterusnya, bukan sebagai penulis utama. Faham Alright. Kes yang kelima. Staff 1 sebagai corresponding author, staff kedua pun corresponding author. Sebab kan jurnal sekarang ni, banyak jurnal ni yang membenarkan lebih pada satu penyelidik sebagai corresponding author. Kadang 3, kadang 4, kadang saya tengok jurnal, tak tahu jurnal mana, semua ada 5 orang, 5 sebagai corresponding author. Okay, dibenarkan. Dulu jarang berada, tapi sekarang dibenarkan. So kat sini apa yang kita pertimbangkan, untuk corresponding author hanya yang pertama saja. Siapa dia? Yang tu sahaja ditimbangkan sebagai corresponding author. Okay? Kalau staff ada di tempat lain, dia tidak boleh dikira sebagai penulis utama, mesti sebagai seterusnya. Sebab staff ni ada yang declare corresponding author atau penulis utama. Dia tak boleh seorang corresponding author, seorang penulis utama. Tidak dibenarkan. Mana next ni adalah sebagai penulis seterusnya. Itu kena fahamkan. Alright, yang keenam.
Ya. Saya nak tanya. Ha. Prof, kalau macam kalau corresponding author yang pertama daripada universiti lain, Okey. yang kedua ialah staff UTM. Contohnya dia punya supervisor kan. Macam mana dikira tu, Prof? Yang tu kalau tak silap saya pernah terjadi juga tu. Kita boleh letak dia sebagai penulis utama lah. Okey, terutama ataupun seterusnya. Kita tengok kes juga kadang-kadang projek tu kita akan tengok detail dia punya paper sebenarnya. Itu akan lagi detail sebab kadang-kadang ni dia mungkin bersama buat PhD di universiti yang sama. Okey. And then pula bila kita tengok memang correspondent author 1 2 3, dia 3 tapi sebenarnya paper tu bilang pada staff pertama. Dia punya research dia memang dia punya. And staff kedua memang correspondent tapi dia bukan dia punya research dia. Itu kan tengok detail sebenarnya. Tapi kalau sama juga apa yang research yang dia buat, walaupun sama dengan yang staff yang pertama, dia boleh diberikan sebagai penulis utama. Kalau tidak, dia akan penulis seterusnya. Yang itu akan tengok detail punya paper sendiri. Akan kerja lebih sikit lah. Okey, Prof. Kena faham itu. Alright. So, tadi ke-6 Yang ke-6, staff. Yang pertama, pelajar corresponding author. Maknanya kat sini memang kira-kira corresponding author adalah pelajar. Mana staff adalah penulis utama walaupun dia diletakkan nama yang pertama. Faham tu. Alright, yang ketujuh, pertama pelajar, staff 1, staff 2 ataupun staff 1, staff 2 tapi tidak dinyatakan langsung. Siapakah corresponding author? Ada jurnal. Dia tak nak pun walaupun understood kita jurnal tu kalau US first sebagai corresponding author tapi kat sini kita dah pinjam panjang lebar sebenarnya pada zaman Permaizan dulu. Maknanya kalau tak di-declare siapa corresponding author, sebab dekat paper tu sendiri pun dia tak dinyatakan siapa corresponding author. Email pun tidak dinyatakan, tak tahu siapa yang dia berhubung. Itu pun tak pasti kenapa jurnal dia macam tu. So kat sini kita hanya mengatakan staff yang pertama saja sebagai penulis utama, bukan sebagai corresponding author. Yang itu kena faham. So masuk kat sini, penyelidik ataupun staff bila nak hantar jurnal kepada jurnal, make sure benda-benda ni tak terjadilah. Mana dia tak dinyatakan dalam paper, jangan tahu sebagai staff, sebagai correspondent author. Mana jangan hantar balik lagi bagus. Sebab nanti tiba-tiba you nak mohon untuk anugerah, tidak layak, hanya dapat penulis utama saja compared to the correspondent author. Walaupun you ada bukti mengatakan email tu memang dengan you. Tapi kita ni, kita nak the output, the last output daripada jurnal. Daripada jurnal situ kita tengok sebagai correspondent author ataupun penulis utama. Kalau tak dinyatakan, dia akan jatuh kepada sebagai penulis utama. Alright, yang ke-8, staff, penulis ketiga dan seterusnya. Yang ini pun staff bukan correspondent author dan bukan penulis utama, dia akan jatuh kepada penulis berikutnya kepada semua kategori, iaitu pada 5 markah saja. So, hopefully daripada jadual ni you kena fahamkanlah. Tengok balik you berada di kategori mana. Kategori mana dan you declare lah markah-markah tersebut. Kalau tak faham boleh tanya, tak ada masalah. Inilah jadual yang paling penting you faham. So saya rasa dah. Assalamualaikum bro. Alhamdulillah. Saya Faris bro. Faris Bashar Ya kenal. Nak teman tanya. Ya sila. Kalau kita rujuk yang nombor 2 tu kan, pelajar, staff 1, staff 2, lepas tu staff 4 tu ada star kan. Ya. Jadi staff 4 tu clear lah, dia adalah corresponding author. Sekiranya staff 1 yang mohon, adakah staff 1 tu dikira sebagai penulis utama? Tidak, dia jatuh kepada penulis seterusnya. Oh, okey. Sebab staffnya dia declare O saja. Corresponding author ataupun penulis utama. Dia tak boleh dua. Dia tak boleh seorang correspondent, seorang penulis utama. Tidak dibenarkan staff. Dia kata staff berlainan. Oh, okey. Dia akan jatuh kepada penulis seterusnya. Alright. Okey, terima kasih. Alright. Ada yang lain nak tanya? Saya rasa dah habis slide kan Puan Izwani kan? Prof Haris, saya just nak echo yang Izwani tanya tadi. Kalau staff tu daripada universiti lain, penulis pertama daripada universiti luar. Betul. Penulis kedua daripada UTM. Macam mana dia ambil kira sama ada dikira sebagai penulis utama ataupun penulis berikutnya?
Okey, sekarang tadi kita yang ni kalau kes macam ni kita terpaksa check detail lah. Kita kena tengok dia punya journal. Alright. And then pula kita kena tengok dia punya staff yang UTM tu. Staff UTM tu dia punya bidang dia apa. Kadang-kadang ni kawan kita bila tulis paper belajar si lain, dia main masuk je nama sebagai main kan, sebagai responding. Kita tengok kalau betul-betul research paper yang jalan tu memang bidang dia, kita boleh dipertimbangkan sebagai corresponding author. Tetapi kalau research pada paper tersebut agak berlainan apa PhD yang dia buat, okay, agak ada lari lah banyak sedikit, tapi kita tahu memang tu belong tu yang staff yang pertama, mana itu sebagai penulis seterusnya lah. Kita akan cek detail, kena buka paper sendiri. Ada kena Cuma tengok bidang staff yang luar, juga staff yang UTM juga. okey, saya just nak tanya mungkin ada sekretariat dalam kita. Kalau Myra dia ambil kira macam mana dalam konteks Myra? Mungkin Prof Arif pun tahu juga macam mana? Okay, kalau Myra ni kita sebagai main sebenarnya. Myra dia tak ada masalah berkongsi paper. Okey. Cuma dalam approach ni kita tak follow Myra punya approach lah untuk desain graph ni. Betul tak? Okey. Setakat Alright. yang dipertimbangkan sejak dululah. Kalau nak dipertimbang kemudian, mungkin boleh dibincang kemudian. Okey, alright, maklum. Thank you. Alright. Okay, clear cut. Dia kalau bila start kita evaluate tu sebenarnya ada case ada bermacam-macam sebenarnya. Okay, terlalu banyak case sebenarnya. Kadang-kadang dia angkat sebagai jurnal tetapi bila kita check dalam sistem tak ada. Okay, tapi dia declare ada tapi tak ada. Tidak sure. Saya kata tadi bila you nak declare benda ni mesti masukkan dalam juris dan telah di-verify oleh pustakawan. Okay, kalau library dah verify you punya paper tu sepatutnya tak ada masalah pun. Contohnya ada seorang staff dia mohon banyak paper dia. Dia rasa dalam 10-15 paper. Tapi bila kita evaluate 10 paper tersebut terpaksa dibuang. Ya, sebab dia masuk dalam conference dan 10 paper dia diangkat sebagai jurnal. Tapi bila kita semak itu kadang-kadang pula you declare sebagai jurnal sebenarnya dia dalam book chapter. Kita tengok betul tengok dekat skoper, dibuka dulu skoper tu adakah dia dalam bidang jurnal ataupun book chapter ataupun book series. Ada banyak tu. Kena tengok betul-betul. Memanglah daripada dia punya penganjur tu mengatakan pada jurnal. Tapi bila masuk Scopus dia jadi sebagai book series. Mana secara automatiknya dia akan di TKO, akan ditolak. Kena make sure lah. Mana kalau conference ni make sure betul-betul masuk dalam jurnal yang berkenaan. Okay? Bukan dalam book series. Bukan dalam Scopus. So ada apa-apa lagi? Ramai ni ada 28 orang. Mana 28 orang boleh untuk mohon ni. Kira kat boleh Dalam chat pun kosong Puan Zoni. Tak ada apa-apa Prof. Ya, tengok. Okay, tak ada apa-apa Prof. Tak ada apa So macam mana? Nak ditamatkan ke? Benda ni kira kat dia direct to point sebenarnya. Tak ada isu banyak. Okey, selepas ni kita akan ada sesi perkongsian Prof dengan pemenang kita yang pada tahun 2021 iaitu Dr. Iskandar Waini. Okey, alright. So saya tamatkan dulu Prof. Okey, so saya ucapkan banyak terima kasih kepada penyelidik dan staf yang memberikan ruang masa lah untuk saya memberi pandangan. Kalau ada apa-apa masalah boleh saja kontak kepada saya ataupun kepada pada krim lah untuk penyiasatan. So saya kembalikan semula pada Puan Izwani lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kalau boleh kita nak nak ambil gambar Prof. Boleh tak kalau boleh on camera sekejap?
Okey. Kita on kamera sekejap untuk kita capture gambar dan kita nak postkan dekat Facebook Cream. Okey, Facebook Bukti hadir Cream ni. bukti. Okey. 1, 2, 3 senyum. Okey, terima kasih. Okey, saya lihat Dr. Iskandar Waini pun telah ready. Okey, so Doktor boleh teruskan? Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Puan Izwani. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada pihak KAIS sebab sudi menjemput saya untuk sesi pengkongsian ni lah. Alright, sebenarnya tak ada apa sangat yang saya nak kongsikan, cuma sebab mungkin dari segi pengalaman macam mana saya mohon lah. Alright, so sebenarnya yang tahun lepas yang Alhamdulillah yang saya menang, yang tu adalah kali pertama saya apply untuk kategori penghasilan makalah. Tapi first time saya pernah try yang tahun 2020, cuma masa tu ada masalah sistem. Jadi saya tak boleh nak submit masa tu dan saya tak dapat hantarlah untuk permohonan tu. So Alhamdulillah yang kali kedua saya apply, yang saya hantar, Alhamdulillah dapatlah yang tahun lepas tu. Okey, untuk pengalaman saya sendiri dari segi permohonan jurnal tu, mungkin ramai yang tanya macam mana boleh publish banyak paper kan macam tu. Sebenarnya yang ni bergantung kepada bidang kita masing-masing sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak lihat bidang kita dengan bidang orang lain tu samalah. Mungkin proses dia berbeza, output dia berbeza, metodologi dia berbeza dan sebagainya lah. Untuk saya sendiri, secara ringkas apa yang saya boleh ceritakan, bidang yang saya ceburi sekarang ni, saya punya paper tu lah. Sekarang ni maksudnya permintaan dia banyak, jadi ada beberapa paper yang masih memerlukan artikel-artikel yang berkaitan. Jadi sebab tu saya dan tim-tim saya bekerja keraslah untuk menghasilkan paper sebanyak yang mungkin, dan kita juga ada tim yang sangat baik, support system yang sangat baik, dan kita buat kerjasama daripada banyak universiti. So itu adalah antara apa orang kata, antara inilah macam mana kami boleh hasilkan beberapa paper dalam setahun tu, sebab kita ada teamwork yang sangat baik lah. Kita ada kerjasama dengan universiti daripada Arab ada, daripada Romania ada, daripada Pakistan dan sebagainya lah. Walaupun macam yang Prof Warif kata tadi, contoh ada ramai yang tanya kalau macam penulis daripada universiti lain, lepas tu yang first dengan second tu adalah daripada universiti lain, yang third tu adalah daripada UTM, adakah kita dikira sebagai penulis utama ataupun penulis bersama? Seperti yang saya maklum sebelum-sebelum ni, itu pun menjadi persoalan saya juga, tapi dimaklumkan kita dikira sebagai penulis bersama. Kita tak dikira sebagai penulis utama disebabkan itu saya rasa itu adalah syarat UTM ke macam mana yang kami tahulah. Jadi tak apa yang tu, janji kita ada kerjasama dengan universiti luar walaupun kita tak diterima sebagai penulis utama. Yang pastinya kita menulis dan kita dapat kredit untuk penulis bersama, dan kita apply saja jurnal itu untuk kategori penerbitan makalah lah, walaupun dia punya weightage tadi tak besar berbanding corresponding dan juga penulis utama kan. Tapi saya rasa itu memberi point juga untuk kita. So tak semestinya kita kejar untuk corresponding dan juga penulis utama. Kita tambah juga markah menggunakan paper-paper yang kita
inilah dengan tim-tim kita yang lain lah. Jadi itu menjadi apa ni orang kata added value lah untuk kita sendiri kan. Right. So yang tu macam mana kita boleh dapat jurnal yang banyak tu. Itu antara puncanya lah. Lepas tu bidang itu sendirilah. Kalau ada yang nak tanya memang begitulah kami punya research ni. Right. Lepas tu okey, kalau ikut pengalaman saya masa saya apply tu memang ada tim saya, kita orang cuba nasib juga sebenarnya. Cuba nasib dan kita kira juga berapa bilangan jurnal yang kita dah publish untuk tahun semasa tu lah. Jadi kita cuba apply, tak semestinya kita apply untuk dapat apa-apa kan. Sebab yang ni pun pengalaman untuk pengalaman juga sebenarnya kan. Cuma rezeki saya lah tahun lepas dapat. So Alhamdulillah juga waktu tu saya pun tak sangka sebab ada lagi beberapa rakan-rakan UTM yang mempunyai bilangan penerbitan yang agak tinggi. Jadi di situ saya fikir mungkin dari segi penilaian panel sendiri kita kena terima lah. Sebab kita pun tak tahu ada rubrik dia yang kita kena isi kan. Kita bukan rubrik, apa nama? Markah simulasi tu. Kita ada markah simulasi. Dia punya rubrik lah kot kan. Jadi daripada situ kita cuba je lah isi berapa markah dia. Lepas tu apply je lah. Jadi daripada situ saya rasa bergantung pada panel penilai jugalah memilih yang mana yang mana layak untuk menerima anugerah tersebut lah. Okey, itu bukan yang tu luar daripada bidang kuasa saya lah. Cuma kita sebagai staff saya rasa maksudnya jangan takut untuk cuba apply lah kot saya rasa. Walaupun macam tak yakin, tak confident sangat, cuba je lah kot apply. Yang penting kita tahu borang dia tu, kena isi dan kena kira markah. Kalau saya tak silap ada markah simulasi yang kita kena kira. Kalau lebih daripada certain percentage tu baru layak memohon. Kalau saya tak silap lah. Kalau rendah daripada markah average tu saya rasa saya tak tahu sama ada kita boleh apply ataupun macam mana. Sebab seingat saya dimaklumkan sebelum-sebelum ni perlu ada markah average tu baru kita boleh apply. Kalau saya tak silap sebelum ni lah. So apa lagi saya nak share? Saya rasa dari segi itu je lah kot. Cuma contohnya contoh macam penerbitan penghasilan makalah, saya tadi masuk lambat jadi saya tak sempat nak tengok Prof Waris punya explanation. So mungkin ada penambahbaikan daripada yang sebelum ni ke macam mana saya tak sure. Saya minta maaf lah sebab tadi ada kerja sikit. Right, so macam sebelum ni kita boleh apply untuk semua jenis kategori jurnal kan. Ada ISI, WOS, Scopus, Index by Era dan sebagainya tu. Cuma dia punya weightage tu tadi berlainan kan. Tapi saya rasa contoh macam kita sendiri staff, ramai yang cuba untuk publish tapi mungkin kita tak yakin sama ada kita boleh publish dalam jurnal impact factor tinggi ataupun tak. Tapi sebenarnya saya rasa kita boleh je cuba. Tak salah untuk mencuba. Tapi kita cuba untuk fokus hantar beberapa kategori jurnal lah. ISI boleh, Scopus ataupun Index by MySite dan sebagainya. Sebab di situ untuk pemakahan ada pecahan pemakahan dia kan. Jadi walaupun pemakahan untuk ISI tu saya rasa saya minta maaf lah, saya pun tak berapa nak ingat ada ke tak pecahan markah untuk kategori cited by ISI, Scopus ataupun ERA semua tu saya tak sure. Saya kena tengok balik lah kot nanti. Sebab tadi saya pun tak sempat nak tengok yang Prof Arif punya. Okay, so saya rasa
Itu je lah kot yang saya boleh kongsi sebab saya sendiri pun tak sangka saya dapat yang tahun lepas punya tu sebenarnya. Uh, sebab staff-staff yang menghantar tu jurnalnya banyak, jadi persaingan di situ agak sengit lah sebenarnya. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Kalau saya boleh share lain lah. Kalau saya boleh jawablah persoalan tu ke. Okey, Doktor. Ah, Saya. ah, Nama kita nak dekat sama. Kan Izwani dengan Iskandar Waini ah. kan. Okey, saya tanya sebab saya pun degree menguruskan permohonan jurnal kan. Jadi memang nama Dr. Iskandar memang banyaklah appear dekat permohonan jurnal. Memang banyak paper lah kan. Dan Dr. Iskandar pun kita telah lantik sebagai mentor untuk apa tu untuk membantu menti-menti yang ingin menghasilkan paper di WS. Bila nak tanya, sebab doktor banyak publish paper, doktor ada letak tak certain target untuk setiap paper tu, untuk setiap tahun berapa paper minimum yang doktor akan publish? Oh, sebenarnya tak ada pun letak minimum nak publish berapa. Cuma sebab saya ada tim yang bidang yang sama. Jadi kita dah contohnya kita dah assign ni lah untuk satu paper tu ada berapa orang yang kena kerja untuk buat paper tu. Jadi kalau kita ada 4 orang, so di situ kita boleh dapat 4 paper lah dalam satu-satu masa. Sebab kita dah, okay, seorang ni ada satu paper yang dia working on, jadi kita contribute, saya ada satu, seorang lagi ada satu, seorang lagi ada satu, jadi sebab tu di situ jadi banyak lah. Tapi target berapa paper setahun tu sebenarnya tak ada. Bergantung kepada kerajinan kawan-kawan saya yang lain lah sebenarnya. Dan kerajinan saya juga. Kadang kita tak ada momentum, kadang ada, kadang slow. So sekarang ni pun saya tengah tak ada momentum untuk menulis lagi sebab tu agak slow lah saya rasa sekali ni. Tapi kalau soalan tu ada target ke tak untuk tahunan, yang pentingnya KPI kita capai dululah kot. Yang selebihnya tu saya rasa bonus lah untuk geng kami. Okey, kemudian doktor memang publish saya tengok ada WS kan dan juga di Scopus. Jadi kalau main target doktor, adakah di WS ataupun di Scopus ataupun mana yang accepted? Okey. Kalau ikutkan apa yang kami diajar sebelum ni, yang dipraktikkan lah macam supervisor saya, co-supervisor dia kata kita target untuk ISI dahulu sebab kadang-kadang ISI dengan Scopus uh, uh, proses Scopus tu macam lagi leceh berbanding ISI. Tapi ISI tu sebenarnya bergantung pada jurnal juga. Ada jurnal yang agak leceh juga sebab agak lama untuk kita dapat feedback. Dalam setahun dua ada. Jadi kalau ikut saya sendiri, saya akan cuba untuk hantar ke ISI dululah. Hantar ke ISI sebab contohnya lah kita sebagai penulis, kita tahu konten jurnal tu boleh diangkat kepada ISI ataupun cuma untuk Scopus index saja. Jadi di situ kita boleh pilih lah. Tapi kalau macam tim saya sendiri, memang kita akan cuba untuk hantar ke yang WOS index dulu, ISI index dulu lah. Lepas tu untuk Scopus tu kita tengok mana-mana yang paper yang agak simple bagi yang kita buat, jadi kita cuba untuk hantar Scopus lah. Macam tu. Okey, doktor banyak sebut beberapa kali sebut pasal team kan, teamwork. Betul. Okey, kalau doktor boleh perkenalkan teammate doktor. Kalau dalam UTM sendiri saya daripada FTKMP. Dalam FTKMP ni pun ada beberapa tim yang sangat baik lah. Saya punya tim macam contoh Dr. Najia, Dr. Amira,
Dr. Khairum, Dr. Said. Jadi yang tu antara tim-tim saya yang kita bekerjasama lah. Kalau daripada overseas, daripada universiti luar, kita ada daripada UMP ada, daripada UiTM ada, daripada UTM ada, UPM ada. Kalau daripada luar, kita ada daripada Universiti Babs Bolyai, daripada Romania, daripada Pakistan pun ada, daripada Arab ada. Jadi di situlah saya rasa disebabkan ada team member uh, yang baik, sebab tu dia memberi semangat untuk kita menulis lah kot. Walaupun sebenarnya dalam proses tu adalah apa ni orang kata, adalah macam ada yang lambat, ada yang cepat kan. Jadi kita ni je lah. Kita janji ada kerjasama tu lah kot saya rasa. So itu antara penyebab macam mana kita boleh meningkatkan penghasilan jurnal tu lah kalau bagi saya lah, itu antara cara dia. Okay, tadi doktor sebut ada banyak daripada luar negara juga. Jadi macam mana doktor boleh establish networking sampai ke luar negara tu? Oh, itu sebagai contoh yang daripada Pakistan tu, dia adalah dia adalah student kepada supervisor saya juga, dan ada daripada Pakistan tu juga dia adalah bekas student kepada lecturer saya masa saya belajar dekat UTM dulu. Masa tu saya master, dia PhD, jadi kita orang berkenalan. Masa itulah. So sampai sekarang kita masih berhubung lah, dan kita buat research dalam bidang yang sama. Jadi daripada situlah ramainya kenalan daripada zaman belajar dulu. Ada juga yang kita contact through ResearchGate, ada juga yang contoh dia approach kita kan, dia ada certain topik dan dia nak kerjasama dengan kita. Jadi kita boleh, apa yang kita boleh contribute kepada dia lah, ada juga di situ. Bagus tu doktor. Saya dalam UTM pun tak kenal ramai orang kan doktor sampai keluar. Jadi kita di KRIM untuk makluman semula, untuk publication memang kita sekarang ni kalau menggunakan pembiayaan menerusi tabung penerbitan KRIM ataupun di PTJ, kita memang mewajibkan supaya ada cross affiliation lah dengan universiti luar. Dan tidak hanya di UTM kerana ia adalah menyumbang kepada data Myra juga, dan juga untuk visibility persyarat-persyarat kita di luar lah, macam Dr. Iskandar. Okey, so ada apa-apa lagi tak yang doktor ingin sampaikan? Mungkin bukan hanya dalam ruang lingkup permohonan HAU, mungkin macam mana doktor nak memberi inspirasi kepada yang ada hadir pada hari ini, macam mana untuk mula menulis, dan ada juga pesyarat yang dia kata, dia memang share dengan saya, kata saya memang tak nak menulis, saya tak suka menulis, saya nak mengajar je. Bagaimana at least mencetuskan minat untuk menulis tu? At least sebelum kita PJ sebagai pesyarat, at least adalah juga kita satu paper yang kita tulis. Macam mana doktor? Okey, yang ni daripada persepsi saya sendirilah, sebenarnya dia kena datang daripada kita sendirilah kot. Kena ada minat menulis. Lepas tu antara faktor dia adalah masa juga. Masa kena ada, dan kita minat menulis. Lepas tu memang ada di kalangan kita macam nak menulis tu agak susah. Even untuk saya sendiri pun ada certain masa nak menulis tu memerlukan orang kata memerlukan motivasi jugalah. Kalau tak ada motivasi memang nak menulis agak susah lah. Dan satu lagi kita kena tahu, bagi saya kena tahu proses nak menulis tu macam mana kot. Dan juga bergantung kepada kita punya circle jugalah kot saya rasa. Kalau circle kita dikelilingi orang yang menulis, jadi kita pun rasa cuba untuk menulis juga. Sebab tu macam saya beruntung di sini, sebab
kawan-kawan saya semua jenis yang cuba untuk menulis juga, walaupun orang kata ada beberapa masa yang kita jadi malas, tapi at least ada orang circle-circle kita ni, kita tengok dia menulis, kita jadi macam jealous tau. So nak tak nak kita kena mula menulis jugalah. Jadi di situ ada persaingan sihat lah saya rasa. Lepas tu itulah, tak semestinya kita menulis untuk apply AAU tadi kan, tapi kita menulis untuk capai KPI satu hal, lepas tu untuk kita punya kepuasan diri sendiri jugalah. Sebagai staff memang antara salah satu kita punya KPI adalah publication kan, jadi kita kena lunaskan lah kot KPI tanggungjawab tu. Jadi satu cara saya rasa yang paling penting adalah kita punya teamwork. Mesti kena ada teamwork yang okey lah, yang boleh mencetus kita untuk menulis. Itu mungkin nasihat daripada saya punya persepsi, saya punya inilah kot, pengalaman lah. Dan sebenarnya kalau nak tahu, saya menulis disebabkan oleh supervisor saya juga. Inspirasi daripada orang-orang yang kita junjung lah. Sebab supervisor saya pun jenis yang menulis, walaupun dia profesor di UKM kan, dia ada pegang post juga, tapi tetap dia menulis juga. Dan dalam setahun tu dia banyak menulis, dan di situ kita jadikan dia sebagai inspirasi lah. Macam saya belajar dulu, sedangkan dia sebagai staff pegang post, kita sebagai student full research, full time, macam mana kita tak boleh nak menulis kan waktu tu lah. So saya bawa ke sini, saya cuba untuk cari masa lah untuk menulis, walaupun sebenarnya agak susah untuk cari masa sebab kita pun ada kerja-kerja lain juga kan, mengajar semua, kerja admin semua. Itulah. So datang daripada kita sendirilah saya rasa. Dan kita punya skill, kawan-kawan di sekeliling. Itulah Ada teamwork lah, ada team memang yang sama memang push kena kita. betul, memang kena ada satu team yang boleh motivate kita sebenarnya lah. Tapi ada team yang boleh motivate, tapi kalau kita tak motivate diri sendiri susah juga. Betul. Itulah. Okey. Mm. Okey, jadi itu saja daripada Dr. Iskandar. Saya rasa itu je kot daripada saya. Ke ada soalan daripada kawan-kawan yang lain juga? Ada soalan lain tak daripada peserta? Saya rasa first time doktor bagi sharing session kepada peringkat universiti lah kan? Saya rasa lah. Jadi harapnya pada masa akan datang akan lebih banyak lagi lah yang sesi daripada doktor. InsyaAllah kalau Ni sebab doktor kira player terbarulah untuk kategori penerbitan. Jadi kalau Prof Warih sebut siap-siap Prof Zaril lah juga mohon kan. Jadi kita dah ada player barulah daripada doktor dan juga teammate kan. Harapnya daripada player-player yang lain juga kan yang akan muncul selepas ni. Okey, jadi masa pun telah menunjukkan pukul 11. Jadi sekian saja untuk sesi AAU kategori penghasilan makalah. Sebelum tu boleh tak kita on camera sekejap, kita nak ambil gambar. Okey. Boleh tak kita on camera sekejap? Okey. Supaya ada pengarah saya lah. Dia tak ada gambar dia. Okey. Okay, 1, 2, 3, senyum. Okey. Okey, terima kasih semua. Sesi selepas ni akan bersambung pada pukul 3.30. Kategori khas kumpulan. Okey, nak maklumkan kategori khas kumpulan ni ada perubahan. Jadi telah dibuat penambahbaikan. Jadi kalau nak tahu apa penambahbaikan itu, mohon untuk join pada pukul 3.30 nanti bersama dengan Prof Fendi. Okey, sekian saya daripada saya.
Terima kasih semua. Assalamualaikum.